Assalamualaikum guys, selamat pagi. Okey, terima kasih untuk semua yang bagi ucapan selamat hari lahir untuk saya. Semoga kita semua berada dalam keberkatan Allah, dalam rahmat Allah, dalam lindungan Allah insya-Allah. Okey, baik. Untuk pagi ni, saya rasa saya nak bercerita tentang Freddy Budiman. Freddy Budiman ni dia mafia yang boleh tahan agak level kayangan kalau di Indonesia. Jadi apa yang berlaku tentang Freddy Budiman? Freddy Budiman ni dia adalah seorang drug lord lah. Boleh kita katakan sebagai drug lord dari Indonesia yang akhirnya bertaubat. Jadi penyalahgunaan dadah ataupun tindakan mengedar dadah pasti tak akan membawa kebaikan, tapi sebaliknya. Jadi setiap yang terlibat dengan dadah pasti akan hadapi kehancuran lah. Kan, itu adalah satu benda yang pasti. Kalau Colombia, mereka ada legenda dadah dunia iaitu Pablo Escobar. Indonesia sendiri pun mempunyai rakan sejawatan dan dia dikenali sebagai Freddy Budiman. Jadi Freddy Budiman ni, untuk rekod, dia telah mencuburi diri dalam dunia dadah sejak berusia belasan tahun lagi. Jadi ketika masih bersekolah menengah di Surabaya, Freddy telah mencuba hampir semua jenis dadah, dari heroin, ekstasi sampailah ke syabu. Jadi setelah bertahun-tahun berhubung dengan pengedar dadah, Freddy kadang-kadang diminta untuk menjadi delivery boy ataupun penghantar ataupun menjadi patron, menemani pengedar untuk berjumpa dengan pengedar dadah yang lebih besar di ibu kota Jakarta. Jadi karier Freddy di ibu kota ni bermula selepas dia menamatkan sekolah menengah dan menemui rakannya yang juga seorang pengedar dadah di Jakarta. Pada usia 20 tahun, Freddy telah pun memiliki satu nama yang cukup besar. Dia sudah mengenali pengedar-pengedar dadah yang besar yang memiliki kelab-kelab malam di bandar Jakarta. Malah dia juga mengenali mafia dadah. Jadi pantas dengan segala pengalamannya dalam dunia serba hitam, Freddy membina rangkaiannya di China dan Belanda. Jadi namun bila orang cakap betul ke dia ni jual dadah, dia ni nampak muka macam solehin, solehah macam tu. Sebenarnya Freddy ni, keluarga Freddy sendiri dikenali oleh jiran dia sebagai seorang yang mempunyai personality yang sopan dan baik. Jadi menurut sumber, Freddy berasal daripada keluarga perniagaan. Di mana bapa dia sendiri adalah seorang peniaga yang berjaya, dan Freddy digambarkan sebagai kenalannya sebagai seorang yang pandai bersosial. Malah menurut kenalannya, dia kerap membantu orang yang dalam kesusahan dengan memberikan wang dan juga makanan. Tapi bila ditanya, dia hanya menjawab dia sentiasa mempunyai rezeki. Tak siapa yang tahu punca rezeki Freddy ini. Freddy telah direkodkan pernah dipenjarakan di penjara Sipinang pada tahun 1997 kerana dadah. Tak serik dia ditangkap semula selepas itu juga kerana dadah. Namun sekali lagi, pada tahun 2009 dia dijatuhkan hukuman penjara selama 3 tahun 4 bulan kerana memiliki 500 gram methamphetamine. Jadi selepas dibebaskan, Freddy kembali bertindak sebagai pengedar dadah. Dia ditangkap lagi pihak berkuasa pada tahun 2011 apabila kereta miliknya diperiksa dan menemukan sejumlah barang bukti berupa 300 gram heroin, 27 gram syabu dan 450 gram bahan pembuat syabu. Dan disabitkan kesalahan, Freddy dijatuhkan hukuman penjara selama 9 tahun lah. Jadi di sini, di penjara ini, Freddy diberikan satu kehidupan yang lain pula bila dalam penjara. Dia ada pengaruh yang besar. Media melaporkan bahawa di penjara Batu di Nusa Kambangan, dia ditempatkan di bilik khusus yang lebih besar daripada bilik banduan lain. Dan dia juga dikabarkan boleh berhubung dengan dunia luar dengan dibenarkan membawa TV dan juga telefon bimbit. Jadi mengatur penyeludupan dadah dari China dan Belanda. Walaupun dipenjarakan, dia tidak menghalang Freddy untuk meneruskan perniagaan haramnya. Baru setahun dia berada di balik jeriji besi di penjara Cipinang, Freddy telah mengaturkan sejumlah penyeludupan 1.4 juta pil ekstasi dari China dan 400,000 ekstasi dari Belanda. Dan kes penyeludupan yang dianggap paling besar dalam tempoh 10 tahun ketika itu berjaya dihidu oleh pihak berkuasa Indonesia. Dan dengan itu, Majlis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat telah menjatuhkan hukuman mati kepada Freddy Budiman pada tahun 2013.
Namun mengejutkan apabila Freddy kemudian dipindahkan daripada penjara Cipinang ke Nusa Kambangan, namun tidak membantutkan perniagaannya. Difahamkan sebelum diri dipindahkan, Freddy sempat berikan alat-alat untuk membuat dadah kepada seorang banduan bernama Tijab Setiawan. Jadi menurut Tijab, sehari selepas pemindahan Freddy, segala alatan tersebut dipindahkan ke bengkel pertukangan di gedung Balai Latihan Kerja penjara Cipinang, dan pemeriksaan dilakukan oleh pihak berkuasa membuahkan hasil apabila mereka menemukan loji penghasilan dadah yang besar dalam penjara. Jadi selepas mereka melakukan penggeledahan, terbukti mereka menemukan alat membuat syabu, dan pemeriksaan itu juga menemui satu balang yang mengandungi fosforus merah, alatan mencetak, tin berisi cecair putih, juga buku catatan, dan kemudian mereka berjumpa dengan telefon bimbit dan beberapa paket syabu. Freddy kemudian dibawa ke Jakarta untuk disiasat berkaitan dengan kes itu, dan akhirnya pihak berkuasa di sana telah pun mendapati bahawa semua peralatan tersebut dibawa masuk oleh Freddy ketika dia dipenjarakan di penjara Cipinang. Dia juga telah mengambil kesempatan sebenarnya menjadikan beberapa orang banduan sebagai pekerja dan mengambil kesempatan daripada beberapa pengawal yang dirasuah sebagai penghantar dadah. Tapi bukan itu saja, selama dipenjarakan, dia dilaporkan ada berhubungan dengan wanita-wanita cantik, termasuklah model dan juga selebriti Indonesia. Dan bukan hanya bercinta, Freddy pernah mendedahkan bahawa dia sendiri didedahkan dan didedahkan mengadakan hubungan seks dalam sebuah bilik khas di penjara. Bayangkan dia punya nama di Indonesia itu. Jadi antara nama-nama yang didedahkan termasuk penyanyi dan model seperti Anggita Sari dan juga Vani Rosiani. Jadi siapa di mereka ini? Dalam satu temu bual, Vani memberitahu siapa mereka ni, anda boleh google lah. Vani dan juga Anggita Sari dan juga Vani Rosiani. Jadi dalam satu temu bual, Vani memberitahu mereka diberikan sebuah bilik dalam penjara itu yang mewah untuk melakukan hubungan terlarang. Malah mereka juga menyalahgunakan dadah ketika berada dalam bilik itu. Dan Vani pula menuduh Anggita sebagai individu yang bertanggungjawab membuatkan hubungannya dengan Freddy retak. Jadi membuatkan kedua-dua mereka ini bermusuhan. Namun guys, ini satu perkara yang perlu kita ambil buat. Sebab ramai orang cuba jadi Tuhan, cuba jadi hakim, cuba jadi juri. Sejahat mana pun hati manusia, akan bertaubatlah dia jika diberikan hidayah Allah. Jadi Freddy Budiman akhirnya mula menampakkan perubahan dalam diri. Di hujung nyawa, Freddy dilaporkan telah mula bertaubat, dan Ketua Penjara Batu Nusa Kambangan memberitahu bahawa Freddy membaca Al-Quran dengan begitu banyak sehingga khatam 10 kali untuk bulan Ramadan 2016 sahaja. Dan kemudian pada hari Jumaat 29 Julai 2016, Freddy Budiman dihukum tembak sebanyak 2 kali di penjara Nusa Kambangan di Cilacap, Jawa Tengah. Dan Freddy dilaporkan bertakbir sebelum hukuman dijalankan. Freddy juga meninggalkan pesanan kepada masyarakat. Jadi dikata beginilah dalam bahasa Melayu lebih kurang, katanya, pesan saya kepada semua yang terlibat dengan dadah, sudah sampai masanya untuk bertaubat. Dadah tidak ada hasilnya. Kemanapun usaha yang dilakukan pasti akan tertangkap. Dan walaupun pernah bergelar sebagai pengedar dadah berkelas atasan, Freddy berpesan kepada anak-anaknya untuk menjadi orang yang soleh, iaitu kalau boleh jadilah ulama, dan difahamkan anak-anak kini berada di sekolah pondok. Okey, tapi apa sekalipun guys, jangan sentiasa dekat dengan dadah. Tak ada apa yang baik pun daripada dadah, kan? Kalau boleh anda beritahu pihak berkuasa. Kalau sekiranya anda mengetahui sesiapa yang menjadi hamba dadah, semoga kita semua dalam rahmat Allah dan semuanya kita dalam keadaan yang baik-baik belaka. Assalamualaikum. Bye-bye.